Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Hud ayat 50 insyaallah taala. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudaranya mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanya orang-orang yang mengada-ngadakan perkara yang dusta terhadap Allah. Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menjadikan daku. Maka mengapa kamu tidak mau menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku
dengan terus melakukan dosa. Waliyadzubillah. และยังคงชนท้าเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือพูดเขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพปฏิต่ออัลเลาะห์เถิดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์พวกเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเป็นพวกเหล่าเทพเท่านั้นโอ้กลุ่มชนของฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนต่อพวกเจ้าในการนี้เลยรางวัลของฉันนั้นอยู่กับพระผู้บังเกิดของฉันพวกเจ้าไม่ใช่ปัญญาหรอกหรือและโอ้กลุ่มชนของฉันจงขอพยโทษต่อพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วจงกลับหน้ากลับตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์เถิดพระองค์จะทรงเมตมาให้แก่พวกเจ้าให้หลั่งน้ำฝนลงมาอย่างหนักและจะทรงเพิ่มพลังให้เป็นทวีคูณให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่ามีหลังให้โดยเป็นผู้กระทำผิด Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am. وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita membaca dan mendengar tadabbur wahyu Allah melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratun Hud ayat 50 sampai kepada ayat 52. Dialah Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat apa saja bacaan kita dan doa kita, yang senantiasa membalaskan jalan pahala yang begitu besar, yang begitu banyak indahnya, mulia, wa ahsanu sawaban 'inda Allah, dan dialah Allah yang senantiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan supaya kami dapat melawan nafsu ammarah dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh dalam hidup harian kami, yang senantiasa duk menipu, duk mengganggu, duk menganak, supaya kami terpesong daripada jalan bertemu dengan melalui ayat-ayat kamu. Dan berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mengaji, tadabbur, mendengar, membaca ayat-ayat kamu setiap pagi selepas salatis subahi secara berjamaah di masjid. Dan juga berilah kesehatan, sembuhan, sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Inilah baru temu ayat dalam surah Hud
yang mengenai dengan nama dia surah Hud. Allah SWT mai duk cerita perihal Nabi Hud selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Panjang lebar Nabi Nuh. Tiba-tiba mai jumpa pula satu kisah seorang Nabi Rasul pula yang nama Hudun. Nasabah dengan surah dia pun suratul Hud. Mulai daripada ayat 50. Nabi Hud alaihi salam dia adalah keturunan nasab dia daripada kaum Ad. Saudara, sebab saya kata sini wa ila adin akhahum huda, dan daripada kaum Ad inilah saudara dia yang nama Nabi Hud. Di mana Hud ni daripada kaum fuak dia Adun tu lah. Di sini mana akhahum di sini saudara dia tu, iaitu di segi keturunan, di segi nasab. Keturunan ni ada dua, ya sama dah, sama ada keturunan di segi iman, ukhuwah di segi imaniyah, al-islamiyah atau ad-diniyah. Saudara di segi agama, imelah, beragamalah al-Islam. Dan satu keturunan lagi di segi keturunan iaitu nasab. Kita ni ada dua. Sebut kata di segi nasab ni ya sepik sikit. Hanya adik-beradik kita lah, abang kita, kakak kita, adik kita, pak saudara kita, sepupu ayah, sepupu ayah kita tu panggil di segi keturunan nasab kita. Adapun di segi ukhuwah Islamiyah ni, iman ni adalah luah. Seluruh dunia ni, siapa yang ada yang beragama Islam, mereka itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan hak inilah hak luah dan kekal sampai hari kiamat. Adapun keturunan di segi nasab ni, ia akan habis. Tak ada. Jadi nak ayat kata di sini, Hud adalah keturunan dia di segi keturunan nasab daripada kaum dia yang nama Ad. Dan Ad ini duduk di mana? Duduk di satu bandar, satu kampung nama Al-Ahqaf. Dalam Quran pun ada sebut suratul Ahqaf, juzuk yang ke-20 ni. Awal surah lagi, awal juz lagi dah surah tu. Suratul Ahqaf. Dan kampung Ahqaf ni, negeri Ahqaf ni masih lagi ada. Masih lagi ada di hari ini, menjadi bukti maka terletak di negeri Yemen. Di negeri Yemen tempat kita duk pergi belajar duk gapo. Dan ada satu mahalah di situ. Satu jamiah nama Jamiatul Ahqaf. Kalau pergi di Yemen jumpalah jamiah ni. Dan banyak pelajar-pelajar kita duk pergi sana. Dan duk dakwah banyak di situ. Itu nafsa situ. Bila kalau ada dari murid oyak atau situlah tempat berlaku macam-macam wali-wali kisah panggil ajaib pelik-pelik dakwah manusia lah. Timbul di situ macam-macam, orang duduk di kampung tu, di negeri tu dengan siapa hanya sekalipun menjadi wali oleh Alhamdulillah. Itu adalah dakwah peluang pelesu saja. Tapi ni atas situlah tempat dipanggil timurnya kaum Ad, dan dipilih daripada kaum dia tu adalah seorang rasul nabi yang nama Hud. Allahu akbar. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami iaitu Allah utuskan saudaranya di segi keturunan nasab, iaitu mereka nama Nabi Hud. Mai daripada keturunan dia adik-beradik dia. Hud ni di antara kerja dakwah dia gapo? Lebih kurang dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita dengar cerita kisah Nabi Hud ni lebih kurang dengan Nabi Nuh alaihi salam kita ngaji magang tu. Lalu itulah dia berkata kepada kaum dia kata ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah. Ada roh Tuhan. Tuhan hok sore, Tuhan yang nama Allah ni lah. Tak ada Tuhan yang kena sembah. Dia adalah Allah, ilahun, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja para nabi-nabi, rasul-rasul
ia membawa akidah satu, tauhid, adanya tunggal kepada Allah, mulai daripada Nabi alaihi salam sampai hari kiamat. Semua kerana kalau dia ni sudah pelang dah. Mati habis buat Nabi Nuh, ia hanya ada orang beriman. Lepas tu kita mengaji mari wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Timbul kafir kafir pula. Aku itulah nak ayat kata dunia ni apabila tak ada suruh dakwah, tak ada kerja dakwah, tak ada duk mengajar, maka ia syaitan mai dah celah-celah tu. Sebab nabi-nabi ni putus ketika-ketika. Kita sepuluh syaitan. Syaitan dah semua. Syaitan tak mampu minta Tuhan dah. Aku nak semua nak tipu anak ada ni ila yaumil qiyamah. Ila yaumiddin. Sampai kiamat nak tipu pok kita ni. Sebab itulah syaitan dah habis. Ada semua tuk semai, suk tertanakan, tuk wela. Dia tipu kita semua. Kena ingat molek situ. Adapun nabi ni yang mai putus. Atau mari pula. Putus. Mari pula saya nabi. Walaupun begitu banyaknya nabi. Dah kita mengaji Maidah tu. Pensan nabi ni 24,000 nak. 24,000 nabi. Tak sepengah rasul hanya 313 rasul ya. Tapi celah-celah tu dia putus. Bila putus tu dia peluang syaitan dia tipu saudara. Allahu akbar. Itu kerja syaitan. Tipu dia ke apa? Suruh semua Tuhan. Suruh syirik Tuhan. Suruh rakah Tuhan. Suruh lawai Tuhan. Itu kerja syaitan. Kalau mu sembah selain daripada Allah, maka itulah dia nak. Tapi kalau mu sembah Tuhan, itulah yang marah. Kalau mu sembah pang kayu, tak ada apa okey. Ya suka nak. Sembah pang kayu lah. Sembah matahari, sembah bintang, sembah bulan, sembah lembu. Tak ada apa okey. Itu ya nak ada. Tapi selama mana mu duduk sembah Tuhan, selama itulah dia duduk lawai musuh mu, duduk tipu musuh mu dan dia tak jauh sampai hari kiamat. Itu kerja syaitan. Ingat molek, siapa sembah selain daripada Allah, maka dia adalah saudara syaitan. Syaitan kerja dia ke apa? Nak heret kita, bawa kita gini akal ya, tak ada lain. Tu kerja besar dia. Supaya bersama dengan dia di dalam neraka. Ikutlah cara mana dia nak tipu kita. Kalau dia boleh tipu, dia tipu. Allahu akbar. Tipu hidup dia, tak ada kerja lain. Nak menyesak manusia, nak menyeleweng manusia, nak menjadi seorang hamba yang tidak sembah kepada Allah yang menjadikan dia. Itu kerja syaitan. Ingat malah tu. Allah tak sepengar Nabi. Nabi kerja dia adalah bawa tauhid tunggal untuk ummah dia atau kaum dia. Hamba Allah tu pakak-pakak sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala seorang. Ubudullah malakum min ilahin ghairah. Tapi Allah alangkah sakit kepalanya manusia. Manusia pergi duduk turut syaitan daripada turut Nabi. Sebenarnya tak ada hubungan sekehapuk kita dengan syaitan. Sebab syaitan daripada jin. Jin tu awak dia daripada api. Nabi ni adalah manusia, keturunan dia. Awak daripada tanah sepertinya kita. Tapi apa kita manusia hidup turut api yang buat daripada jin yang buat daripada api, itu dikatakan iblis dia agak syaitan. Ada hubungan kena-mengena sekehapuk. Ini nak ayat kata man rai syaitan hidup tipu kita ni, Allah akbar. Bukan benda biasa dah. Bukan benda biasa. Luar Nabi Pak selalu dah kerja dia. Tak ada kau naik dah. Sebab itulah bawa nampak nak pelong sesak dah. Duk tak betul dah tu. Maka Tuhan utuh seorang hamba dia menjadi seorang rasul dekat Nabi. Di sini adalah Hud alaihi salam. Maka ia berkata kepada kaum, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah. In antum illa muftarun. Kamu hanya orang-orang yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Mu adalah tak ada orang lain tak bukan duk reka-reka duk bahang-bahang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
La ilaha illallah. Yang menyesak we boleh syaitan huk gelak tak nampak nyawi nampak cerah. Huk cerah cerak-cerak. Oh lebih daripada cahaya matahari menyerap ni seluruh dunia. Oh hidup kacau lik tu saya kena cahaya hak matahari juga. Itu hijau syaitan. Alah nak ayat atau masya-Allah sungguh. Dan di antara dakwah dia lagi kata ya qaumi, sebut semua ya qaumi 3 kali sini. Ya qaumi ibudullah, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Sebut 3 kali qaum. Wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra, tiada aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Aku tak ada nak minta upah gapo hal ikut umum. Aku duk royak hal masalah agama ikut umum tu. Kalau aku duk royak hal agama aku minta upah ke umum, tak apalah. Mu nak turut saya turut. Oh ni aku tak ada nak minta gapo hal. Kerjaku adalah menyapa saja padamu. Oh ni sedap cukjun kerja para rasul-rasul ni. Dia kerja agama sungguh. Tak ada nak upah daripada manusia dah. Mari kita dengar dah Nabi Nuh. Nabi Nuh kata mana? Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ini mala. Ano? Ada surah ayat. Ada surah ni juga mari ni. Ayat yang ke-29 tu. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Oh ni harta. Aku tak nak minta upah harta daripadamu dak kata Nabi ni. In ajriya illa 'ala Allah. Kata tapi pahala balasnya ya nak upahku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ni sebut 'ala allazi fatarani, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikanku ni. Oh ni aku harapkan sebagai balasnya upah daripada dia. Tak ada nak minta segi habuk daripadamu. Allah ni dah cut para rasul-rasul bidaya dakwah sedap hujah dia. Chan mai dai kho sing tok tam tak chao. งินก็ตามสิ่งตอบแทนอะไรก็ตามเป็นวัตถุเพื่อเธอมาให้ฉันไม่ได้ขอtak ada minta. Allahu akbar. Allah Ta'ala ni masya-Allah hijau dakwah kadang-kadang Pak. Di camah mana, di sarah mana, buka sapu tengok, sikit ni. Minta kali kedua tak mari lah. Ini hijau kita dah ini. Auzubillahi min zalik. Tahu di mana ayat semua tak tahu lah. Wallahu a'lam. In ajriya illa 'ala allazi fatarani. Kecuali upahku hanya dari Allah yang menjadikan daku. Hak tu aku minta. Sebab itulah dalam kisah Nabi dalam surah Yasin tu, seorang pembantu para rasul-rasul tu dia main royak, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Muturutlah seorang nabi, seorang rasul ni, ya mereka itu adalah minta upah gapo kali. Dan mereka itu adalah wahum muhtadun. Dia adalah akan bawa hidayah, jalan yang betul, jalan yang lurus kamu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wama liya la a'budu alladhi fatarani. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Fatarani iaitu Tuhan yang menjadikan aku. Afala ta'qilun. Ini sebagai soalan akal untuk mikir. Mengapa kamu tidak mau menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Dan suruh mikir, otak ni suruh mikir. Dan seruan lagi Nabi Hud alaihissalam kepada kaum dia, ya qaumi pula dan wahai kaumku. Ni ayat atau kena duk nasihat semua. Agama-agama kena duk royak semua. Kita yang ada isteri, kita yang ada anak kena duk royak semua. Hei isteriku, hei anakku, hei orang ahli kampung jakeku, kena duk royak semua. Anak pagi duk royak semua ni. Kita pun nak sapa royak semua. Hei biniku,
Anakku, itu bawah jaga aku. Duk bawah jaga kita. Noya sama kecek agama semua, nasihat agama semua. Luar bila agama syaitan masuk selalu dah. Batulah agama ni kena duk sapau ya semua. Bau semua. Ya suruh apa? Suruh dia yang ketiga ni, istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu. Muni dosa banyak dah ni. Muni salah banyak dah ni daripada jalan Tuhan. Summa tubu ilaih, kemudian mu kena kelik semula kepada dia. Mungkin tak kena ni. Tuhan suruh pergi kok ni, mu pergi kok lain ni. Duk jalan juga. Tapi jalan jatuh pagi. Islam dah agak jalan betul. Mu duk jalan jatuh pagi ni. Duk gedung pah menayam menamum menayam ni. Kepik habis dah kereta. Tak khabar dak. Sedap situ. Dia nak kereta juta, tak berasa. Kereta Boeing tak berasa apa. Allah akbar, panas sungguh syaitan. Dah orang luar tengok gedung yang menamum, tayar belok habis. Tak betul situ. Suruh istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah kamu itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dua syarat ni. Kena istighfar banyak dan juga taubat kelik cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah akbar. Di situlah Nabi Nuh ayat kata lagi, apabila mu istighfar dah kepada Tuhan kamu, mu taubat dah, terus buat dah, mana taubat? Lepas tu hak salah tu mu istighfar. Semoga Tuhan itu apa dosamu. Di situlah yursilis samaa alaikum midrara, supaya iaitu Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat. Nak ayat kata hujan adalah satu nikmat. Rezeki daripada Allah. Dengan kerana fak kaum Hud ni hijaya ke apa? Duk di akah tu. Hijaya cocok tanah, pin kasih tekan. Bila kasih tekan ni dia perlu kepada air. Dan memanglah negeri akah yang fak dia duk ni adalah negeri kota yang tidak ada air setitik pun. Bila tidak ada air nak menanam lagu mana? Menyebab nanam media tu menjadi mapuh. Nanam media tak jadi apa ni? Huruf tanah yang dimapuh, perwai dia gapo semua binatang ni akan menjadi mapuh rusak. Itulah apabila mu istighfar kepada Allah dan mu taubat, dia akan hantar air hujan mari. Dia begitu lebat turun daripada langit. Allah, satu nikmat besar nak ayat. Kita kadang-kadang kalau mikir ayat ni kita tak ada pasal seperti mana sebab mau kita air banyak. Tak seperti negeri Arab semua kata air kok. Ya ada terikat besar dengan benda ni. Sedangkan air itu adalah dipanggil apa? Air ini menghidupkan segala-gala orang. Walaupun negeri kita ada air, tapi perlu kepada air hidup kita. Apatah lagi negeri kota yang tidak air setitik pun, ini sangat nak kepada air. Sebab itulah apabila mu istighfar kepada Allah dan mu taubat kepada Tuhan, Tuhan akan air kepada kamu. Ya khija air ini Tuhan sebut dalam surah Nabi Nuh AS 3. Dengan melalui air Tuhan akan bagi rezeki pada hamba dia. Yang pertama, orang yang negeri kemara, banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Kemudian Tuhan akan hantar air. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. 3 dengan melalui air rezeki. Air yang rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita istighfar dah, negeri hukmara, kampung hukmara akan mari air hujan. Apabila kita berasa sesak, tak ada duit putus, banyak istighfar kepada Allah, maka Tuhan akan bagi rezeki melalui duit. Buat terhama tak saya. Bagaimana kita berasa kepik, kita istighfar banyak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu. Terkata sehari-hari 1000, 2000. Saya rasa rezeki mari. Banyak besok istighfar. Pernah saya besok amal. Dan yakin dengan ayat ni, rezeki tu tak mari selalu dah. Istighfar. Kita bahasa nak duit kepik mana itu, nak cari duit mana ni, duit tak ada ni, nak ke mana ni. Kita istighfar. InsyaAllah ta'ala dengan melalui istighfar tu akan bagi rezeki kepada kita. 2, yang ketiga, orang yang tidak ada anak. Nak kepada anak. Malulah kita kata. Dia tanya istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar.
Hai bomo, cari tok bomo tu, tok bomo ni satu jalan. Di antaranya ayat tersebut ni dah. So istighfar banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan juga anak-anak. Dia biar orang tidak ada anak lagi tu, siapa ayat dia so istighfar banyak dan yakin pada Allah 100%. Subhanallah. Ini berlaku kisah banyak. Ada saya tok guru, anak murid yang mai tanya, tok guru negeri kita ni marah, nak lagu mana? Istighfar dia kata. Masa Sina Umar lagu tu, kuh. Orang duk bawah jaga area tu, hari tu kemarau besar, panggil orang mai pada pakai istighfar. Yang antara sunnah Islam kita suruh istikharah semaya apa? Semaya istisqa tu. Minta supaya air hujan turun tu. Itu di antara sunnah Rasulullah. Dan di antara ajaran Islam kita juga bila marah tu, sebanyak kita tu istighfar pada Allah. Mari kita marah ni tok guru kata istighfar. Kita tak ada duit tok guru, istighfar. Kita tak ada anak tok guru, istighfar. Anak dia kata, ya Allah tok guru. Istighfar belaka, sakit kepala, parah, sakit lutut pun parah, gudih pun parah juga. Anak murid tanya. Tu dia kata, ya memang sebab aku kecil ni adalah benar dalil hujah ada daripada Quran. Dia baca ayat dari sebab itu. Nah, ayat istighfar adalah satu ajaran yang besar, khususnya penyakit 3 perkara tadi saya sebut tu. Di sinilah yursilis sama alaikum midrara dan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bahkan bertambah lagi kekuatan di samping kekuatan kamu tu yang sedia ada. Kok lemah dengan melalui istighfar, mari perasaan gagah orang itu. Kuat tenaga dia. Zahir batin ilmi yakin itu mari pada Allah Subhanahu wa taala. Ni dan dia kata orang tak baik istighfar, maka dia akan merasai malah nemu peristiwa amal ibadat. Dan siapa baik istighfar, dia akan kekuatan tambah pada dia. Kekuatan iman, kekuatan keyakinan dia, kekuatan tubuh badan dia, kekuatan anak-anak dia, harta-harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kelebihan istighfar. Banyak kita istighfar pada Allah dengan mana ayat ini. Sebab tu saya kata di sini dengan melalui dakwah Nabi Hud kepada kaum dia, bila mengistighfar dan kembali kepada Tuhan kamu, maka yursilis sama alaikum midrara. So yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Akan bertambah kekuatan kepada kekuatan yang ada dah tu, kau bertambah kuat lagi. Dan janganlah kamu tu wala tatawallau mujrimin, kamu tu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Jangan sama sekali. Tak tunggu ajaran aku dah, paling belakang dah, hidup menetai pula buat benda tak molek pula. Itulah 3 keratan ayat dalam dakwah Nabi, seorang Nabi nama Hud kepada kaum dia, dan insya-Allah taala esok kita meringat gapo kaum dia jawab kepada seorang rasul yang nama Nabi Hud tu. Itulah saja pada pagi ini. Maka insya-Allah taala hari ini 13 Sya'ban. Sya'ban dah. Esok 14 hari 1, maka malam Ahad tu kita ada majlis nisfu Sya'ban seperti biasalah. Kita akan baca Yasin 3 kali baca. Maka suruh semua pada ahli kampung kita dah pakai sapa royak dah pada malam itu insya-Allah malam esok lah. Malam ni malam esok dah. Malam 15 Sya'ban. Kat mari di masjid, maka masjid kita pun boleh kan awak ada jamuan lah, geng-geng yang mana syarat mai itu seperti biasa kita makan roti cicah gula. Projek tak ada banyak mana lah, tapi kita buka peluang gak pada kita untuk nak buat kebaikan. Jamuan daripada malam itu, iaitu kita akan buat gula cicah roti. Roti cicah gula. Iaitu roti berkuah 50 batang. 150 atau 200 batang, dan juga gula tu daging pada 10 kilo daging. Bolehlah kita nak sikit banyak sebagai wak jamu kita pada malam itu insya-Allah taala. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.